Berapa kali Anda pernah rasa seperti tidak wujud? Seolah-olah dunia terus berputar. Orang lalu lalang. Masa berlalu begitu pantas, namun tiada siapapun yang benar-benar nampak kesakitan Anda? Pernah tak Anda rasa, walaupun dikelilingi ramai orang, Anda tetap rasa sunyi? Pernah tahan tangisan hanya kerana mahu nampak kuat? Pernah senyum di luar, walaupun dalam hati sedang menjerit minta pertolongan? Ramai orang bangun setiap hari membawa beban kisah hidup yang tak diketahui sesiapa. Mereka pergi bekerja dengan hati yang hancur. Mereka menjaga anak-anak walaupun tidak pasti jika esok akan ada makanan di atas meja. Mereka cuba untuk terus percaya. Namun jauh di dalam hati mereka bertanya, adakah Tuhan benar-benar peduli akan aku? Sebenarnya, ramai antara kita sudah biasa menyembunyikan luka. Kita belajar untuk hidup seolah-olah semuanya baik-baik sahaja. Sedangkan hakikatnya hati sedang runtuh. Tapi izinkan saya beritahu Anda sesuatu. Anda bukanlah segala yang telah terjadi dalam hidup Anda. Anda bukanlah penolakan, bukan pengkhianatan, bukan kesilapan yang pernah Anda buat, dan bukan juga kegagalan yang Anda alami. Anda adalah siapa yang Tuhan kata Anda adalah. Dalam kitab Yesaya bab 43 ayat 1, Tuhan berfirman, "Jangan takut, kerana aku telah menebusmu, aku telah memanggilmu dengan namamu, engkau adalah milikku." Fahamkah Anda apa maksudnya? Itu bermakna, sebelum Anda dilahirkan lagi, Tuhan sudah kenal Anda. Dia tahu akan naik turun hidup Anda. Dia tahu ketakutan Anda, kejatuhan Anda, saat Anda hampir putus asa. Dan tetap, Dia memilih Anda. Dia memanggil Anda sebagai anaknya. Tak penting apa yang orang lain katakan tentang Anda. Mungkin mereka kata Anda tidak cukup bagus, bahwa Anda gagal, bahwa Anda hanyalah kesalahan semalam. Tapi ingat, kata terakhir bukan milik manusia, ia milik Tuhan. Dan Tuhan tidak memandang Anda dengan mata yang menghakimi. Dia melihat Anda dengan mata seorang bapa. Seorang bapa yang nampak nilai Anda. Walaupun Anda sendiri sudah tidak nampak apa-apa lagi pada diri Anda. Meskipun Anda rasa diri sudah hancur, Anda masih sangat berharga. Anda ibarat bejana yang retak, tapi tetap mengandungi tujuan. Kerana melalui retakan skim cahaya boleh masuk. Dan dalam kesakitan skim Tuhan nyatakan siapa diri Anda yang sebenar. Tahukah Anda apa yang paling menyakitkan ramai orang? Hidup dengan rasa bahawa mereka telah gagal dan tiada peluang untuk berubah. Mungkin Anda pernah melalui perceraian. Mungkin Anda pernah buat silap besar dalam hidup dan bayang-bayang itu masih mengejar Anda. Mungkin Anda pernah jauh dari iman dan rasa tidak layak untuk kembali. Tapi tahu tak apa yang Alkitab katakan? Dalam Roma bab 8 ayat 1 tertulis, "Maka sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus." Tiada penghukuman. Bukan dari dunia. Bukan dari Anda sendiri. Bukan dari suara masa lalu yang cuba menghentikan langkah Anda. Fikirkan betapa kuatnya janji ini. Ini bermaksud, tidak kira sejauh mana Anda jatuh, masih ada peluang untuk bermula semula bagi mereka yang percaya. Masih ada halaman baru yang menanti untuk ditulis. Ingat kisah Petrus? Dia menafikan Yesus 3 kali. Pada saat paling penting, dia rasa dirinya tidak layak. Dia menangis sepuas hati. Dia fikir segalanya telah berakhir. Tapi selepas Yesus bangkit, apa yang dia lakukan? Dia bertanya, "Petrus, adakah engkau mengasihiku?" Dan dia memulihkan Petrus. Dia tidak mengungkit masa lalu Petrus. Dia memanggilnya semula untuk tujuan yang lebih besar. Mungkin Anda sedang berada di tempat itu sekarang. Rasa seperti Petrus dalam malam yang gelap. Dengan rasa gagal menguasai jiwa. Rasa seolah-olah segalanya sudah hancur. Tapi hari ini Yesus bertanya pada Anda, "Adakah engkau masih mengasihiku?" Jika jawapannya ya, maka perjalanan Anda belum berakhir. Harapan itu masih ada. Tujuan itu masih menanti. Anda tidak perlu tahu semua jawapan. Anda tidak perlu faham semuanya hari ini. Tapi Anda perlu percaya bahawa Tuhan belum menyerah terhadap Anda. Dan jika Tuhan tidak menyerah, kenapa Anda harus menyerah? Kadang-kadang masalahnya adalah, kita lebih percaya kepada bisikan luka daripada janji Tuhan. Kita sering melihat diri sendiri di cermin dan hanya nampak luka, kesilapan, dan parut masa lalu. Tetapi apabila Tuhan memandangmu, Dia melihat potensi. Dia melihat masa depan. Dia melihat panggilan yang telah Dia tetapkan dalam hidupmu.
Mungkin kamu pernah dengar ayat ini berkali-kali, tapi hari ini, dengarlah dengan hatimu. Mazmur 139:14, Aku bersyukur kepadamu kerana engkau telah menciptakan aku dengan begitu mengagumkan dan ajaib. Fikirkan itu. Tuhan tidak menciptakanmu secara kebetulan. Dia membentukmu dengan tujuan, dengan keindahan, dan dengan niat yang jelas. Dia tahu betul apa yang sedang dia lakukan sewaktu dia menciptakan dirimu. Mungkin manusia telah menolaknya, tetapi Tuhan telah memilihmu. Mungkin mereka yang pernah berjanji untuk tetap bersamamu telah meninggalkanmu, tetapi kamu telah dipeluk oleh Bapa yang tidak pernah meninggalkanmu. Dunia mungkin telah merendahkanmu, tetapi kamu telah dimuliakan oleh Dia yang mengenalmu secara mendalam, luar dan dalam. Dan mungkin kamu bertanya, bagaimana nak hidup dengan kebenaran ini? Bagaimana nak percaya jika semua di sekelilingku berkata sebaliknya? Mulakan dengan kejujuran. Bercakaplah dengan Tuhan seperti kamu berbicara dengan seorang sahabat. Luahkan segalanya. Menangislah jika perlu. Tapi jangan lagi sembunyi di balik luka. Jangan biarkan kata-kata daripada hari terburuk dalam hidupmu menentukan siapa dirimu. Amalkan begini. Setiap kali kamu berdiri di depan cermin dan rasa diri kecil, katakan pada diri sendiri, Aku anak Tuhan. Namaku telah dipanggil. Aku dikasihi. Aku sedang dipulihkan. Ia mungkin kedengaran mudah, tetapi kata-kata membawa kuasa. Dan apabila kamu mula menyatakan apa yang Tuhan kata tentang dirimu, pemikiranmu juga mula berubah. Satu kisah benar. Ingat penyanyi Demi Lovato? Dia pernah melalui penderaan, ketagihan, masalah pemakanan dan hampir maut akibat dos berlebihan. Dia boleh saja menyerah kalah, tapi dia pilih untuk bangkit, mencari bantuan, dan menemui semula identitinya. Bukan kerana dia sempurna, tetapi kerana dia sedar bahawa hidupnya bukan ditentukan oleh apa yang telah berlaku, tetapi oleh siapa dia memilih untuk jadi. Pilihan itu yang ubah segalanya. Kisah hidupmu masih belum selesai. Bab hari ini mungkin penuh kesukaran, tapi ia bukan penentu penghujung ceritamu. Kamu bukan kesilapan. Kamu bukan penolakan. Kamu bukan diagnosis itu. Kamu bukan label yang diberikan orang. Kamu adalah insan yang Yesus serahkan nyawanya untuknya. Jika dia merasakan kamu berharga untuk diselamatkan, siapa kamu untuk rasa hidupmu tiada makna? Jadi, tarik nafas dalam-dalam. Lap air mata itu. Angkat wajahmu. Ingatlah, kamu bukan apa yang telah berlaku padamu. Kamu adalah seperti yang Tuhan nyatakan tentangmu. Dan Dia berkata kamu berharga, dipilih, dikasihi, dan kuat. Selagi langit masih terbentang di atasmu, masih ada harapan untuk permulaan baru. Jangan berputus asa sekarang, kerana yang terbaik daripada Tuhan masih menantimu. Ada waktu-waktu dalam hidup di mana kesunyian menjadi begitu menyakitkan. Bukan sunyi di luar, tetapi sunyi yang mendalam di dalam jiwa. Sunyi yang seolah-olah menjerit, kamu telah dilupakan. Kamu berdoa, tetapi tidak merasa jawapan. Kamu berpuasa, kamu berseru, kamu bersujud tetapi semuanya tetap sama. Dan muncul pertanyaan, adakah Tuhan sudah tinggalkan aku? Di tempat gelap inilah, di mana segala-galanya terasa tidak masuk akal, ramai yang mula ingin menyerah. Bukan kerana mereka tiada iman, tetapi kerana jiwa mereka terlalu penat untuk terus menunggu. Hati terlalu berat untuk terus percaya. Pernahkah kamu berada di tempat itu? Merasa seakan bercakap dengan dinding ketika berdoa? Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, Tuhan, adakah Engkau masih di sana? Ia sungguh menyakitkan bila kesunyian itu berlarutan. Hari berganti bulan, tetapi penyembuhan tidak kunjung tiba. Jawapan tidak muncul. Permulaan baru tidak kelihatan. Seolah-olah dunia terus berputar sementara kamu terus menderita. Dan kamu mula tertanya-tanya, adakah doaku terlalu kecil? Adakah aku tidak cukup rohani? Pernahkah terlintas dalam hati kamu, adakah Tuhan sudah melupakan aku? Tapi izinkan aku berkongsi satu kebenaran yang mampu mengubah cara kamu melihat musim kehidupan ini. Diamnya Tuhan bukanlah tanda Dia tiada. Seringkali, dalam keheningan skim Dia paling dekat. Dalam diam skim Tuhan sedang bekerja di tempat yang mata kamu tidak mampu lihat. Dalam senyap jugalah Dia sedang menyediakan sesuatu yang kamu belum bersedia untuk terima. Ingat kisah Lazarus? Yesus tahu dia sedang sakit. Dia tahu Maria dan Marta sedang dalam keputusasaan.
Mereka menghantar utusan untuk memanggil Yesus. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia tetap tinggal di tempat dia berada selama 2 hari lagi. Dia menunggu. Dan dalam masa itu, Lazarus meninggal dunia. Bagi semua yang ada di situ, kelewatan Yesus membawa erti dia lupa. Dia tak peduli. Dia diam. Tapi Yesus punya rancangan yang lebih besar daripada sekadar menyembuhkan. Dia mahu menunjukkan bahwa dia bukan sahaja penyembuh, dia adalah kebangkitan dan hidup. Mungkin dalam hidup kamu sekarang, kamu sedang mengalami senyap yang serupa. Kamu rasa Tuhan lambat bertindak. Tapi sebenarnya dia sedang menanti waktu yang paling tepat untuk menyatakan sesuatu yang lebih besar. Tuhan tidak hanya mahu membaiki hidup kamu. Dia mahu menghidupkan kembali impian-impian yang kamu sudah tanam dalam tanah harapan yang mati. Memang suka difahami saat kamu masih dalam proses. Bila kamu lihat baki akaun bank dan tidak tahu macam mana hendak bayar semua bel. Bila doktor beri diagnosis yang menggelapkan harapan. Bila rumah tangga mula runtuh dan kamu rasa semua salah kamu. Bila doa kamu untuk anak yang sudah jauh dari Tuhan seperti tidak didengar. Semua itu membuat kamu bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Namun lihat janji ini. Dalam kitab Yesaya bab 64 ayat 4, tertulis bahawa sejak zaman dahulu, tiada siapa pernah mendengar, tiada telinga pernah mendengar, tiada mata pernah melihat Tuhan lain selain Engkau, yang bekerja bagi orang yang menantikannya. Faham tak betapa dalamnya makna ini? Tuhan bekerja saat kamu menunggu. Ini bermakna penantian kamu tidak sia-sia. Ia adalah sebahagian daripada proses Tuhan. Pernahkah kamu perasan bahawa kita selalunya mahu jawapan serta-merta? Kita mahu Tuhan bertindak sekarang, hari ini, segera. Tapi Tuhan bukan butang kecemasan. Dia adalah Bapa. Dan Bapa yang sejati tidak memberi hadiah sebelum tiba waktunya. Sebab dia tahu bahawa memberi sesuatu di waktu yang salah boleh mendatangkan lebih banyak luka daripada kebaikan. Fikirkan tentang Yusuf, pemuda yang diberi mimpi. Tuhan menunjukkan bahawa dia akan jadi besar. Akan berdiri lebih tinggi daripada saudara-saudaranya. Akan diberi kuasa. Tapi apa yang terjadi selepas itu? Dia dijual. Dilupakan. Difitnah. Dipenjara. Dan sepanjang semua itu, Tuhan kelihatan diam. Tapi sebenarnya, Tuhan sedang menyediakan panggung. Sedang menggilap hati Yusuf. Membentuk wataknya. Membina kisah hidupnya. Dan pada masa yang tepat, janji itu pun digenapi. Diam yang kamu sedang alami sekarang mungkin adalah waktu Tuhan sedang membentuk perkara-perkara yang tidak kelihatan. Menyusun semula kepingan kehidupan. Menyediakan orang yang tepat. Membersihkan jalan. Mungkin kamu sedang berada di lembah keheningan. Tapi ingatlah, di lembahlah Tuhan berbicara dengan paling lantang. Tahukah kamu mengapa ramai orang mengalah? Kerana mereka menyamakan diam dengan penolakan. Mereka fikir, bila Tuhan tidak menjawab, maknanya Tuhan tak peduli. Tapi salib adalah bukti bahawa Tuhan sentiasa peduli. Yesus diam di hadapan Pilatus, di hadapan para penuduh, dalam kesakitan. Tapi diamnya bukan kelemahan. Ia adalah strategi untuk sesuatu yang lebih agung, penyelamatan manusia. Sebab skim hari ini, meskipun kamu belum faham semuanya, kamu masih boleh percaya. Bukan kerana semuanya berjalan lancar, tapi kerana Tuhan tidak pernah berhenti memegang kendali. Sekarang, izinkan aku ajak kamu buat satu latihan yang boleh mengubah hidup kamu. Selama 7 hari yang akan datang, luangkan 10 minit setiap hari untuk duduk diam di hadapan Tuhan. Bukan untuk meminta apa-apa. Bukan untuk merayu. Hanya untuk mendengar. Ambillah sehelai kertas dan tuliskan segala yang muncul dalam hati kamu saat ini. Ia mungkin kelihatan mudah, tetapi tabiat kecil ini mampu membuka telinga rohani kamu untuk mendengar sesuatu yang selama ini kamu terlepas pandang. Tuhan berbicara. Dia sentiasa berbicara. Tetapi seringkali, kesibukan hidup, kebisingan dunia, dan jeritan dalam diri kita sendiri menenggelamkan suaranya. Skim sebabnya diam juga adalah satu bentuk doa. Menanti juga adalah satu bentuk penyembahan. Percaya juga adalah satu bentuk tindakan. Dan beriman tanpa melihat adalah sesuatu yang menyentuh hati Tuhan. Mungkin sekarang kamu tidak melihat apa-apa. Tetapi itu tidak bermakna tiada apa yang sedang berlaku. Di alam rohani, Tuhan sedang bekerja untuk kamu. Langit sedang bergerak. Malaikat sedang bertindak. Pintu-pintu sedang dibuka.
Cuma kamu belum tiba pada waktu pendedahan. Dan jika kamu merasa letih, jika air mata lebih deras daripada iman, maka bersujudlah. Menangislah. Tetapi jangan menyerah. Sebab penantian hari ini akan menjadi kesaksian hari esok. Jangan tertipu dengan kesunyian. Ia bukan penamat cerita. Ia hanyalah jeda antara doa dan mukjizat. Dan apabila waktu yang tepat tiba, kamu akan melihat ke belakang dan memahami, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Dia cuma sedang mempersiapkan aku untuk sesuatu yang aku belum bersedia terima. Jadi tarik nafas, kuatkan diri, dan teruskan perjalanan. Kerana walaupun langit tampak sunyi, ia tidak sunyi tanpa sebab. Ada hari-hari di mana hidup terasa hilang sinarnya. Kamu bangun, tetapi tiada keinginan untuk meneruskan hari. Kamu cuba mengingat sebab kamu mula semuanya, tetapi tidak jumpa lagi alasannya. Rutin menjadi beban, masalah bertambah, dan jiwa mula diam perlahan-lahan. Dan dalam kegelapan skim ramai yang terfikir, sudah tidak berbaloi lagi. Tapi izinkan saya bertanya dengan jujur, pernahkah kamu terfikir mengapa kamu masih di sini? Pernahkah kamu tertanya-tanya kenapa? Walaupun setelah semua yang kamu lalui, kamu masih bernafas? Kamu masih di sini kerana ada tujuan dalam hidup kamu. Kamu bukan satu kesilapan. Kamu bukan satu kebetulan. Kamu tidak tersesat secara tidak sengaja. Tuhan tidak bermain dadu dengan cerita hidup kamu. Dia merancang laluan, walaupun kamu sendiri tidak nampak langkah seterusnya. Dan walaupun segala-galanya seakan-akan menyuruh kamu berhenti, hakikatnya masih ada sesuatu yang perlu kamu alami. Alkitab berkata dalam Yeremia 29 ayat 11, "Kerana aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku ada terhadap kamu, firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kamu masa depan dan harapan." Ini bukan sekadar puisi murahan. Ini adalah pernyataan ilahi tentang takdir kamu. Tetapi tahukah kamu apa yang sering berlaku kepada kebanyakan daripada kita? Kita mula lebih percaya kepada suara dunia berbanding suara Tuhan. Kita mengukur diri berdasarkan piawaian orang lain. Kita membandingkan diri di media sosial. Kita kecewa kerana tidak mencapai apa yang dirancang. Tapi izinkan saya memberitahu kamu sesuatu. Tujuan Tuhan tidak bergantung kepada keadaan semasa kamu. Ia tidak berubah hanya kerana situasi berubah. Dia setia menepati janjinya, walaupun semuanya tampak berlawanan. Mungkin kamu rasa tidak berguna. Mungkin kamu kehilangan pekerjaan, melalui penceraian, atau merasakan hidup kian tergelincir dari genggaman. Tetapi itu tidak bermaksud tujuan hidup kamu telah berakhir. Kadang-kadang, Tuhan izinkan sesuatu runtuh bukan untuk menghancurkan kamu, tetapi untuk menyusun semula kamu. Dia menutup pintu yang kamu sendiri tidak berani tutup. Dia merombak rancangan yang akan membawa kamu ke arah yang salah. Kerana dia melihat lebih jauh ke hadapan. Kamu masih ingat tentang Yunus? Dia ada panggilan. Ada tujuan. Tapi dia memilih untuk melarikan diri. Dia berakhir di dasar kapal. Kemudian, di dalam perut ikan. Segalanya tampak seperti telah berakhir. Namun di tengah kegelapan itu, Tuhan menyalakan kembali panggilannya. Dan di saat skim Yunus menyadari bahawa melarikan diri tidak akan mengubah apa-apa. Apabila Tuhan mempunyai rancangan terhadap seseorang, dia akan terus berjalan hingga rancangan itu digenapi. Jika hari ini kamu merasakan seolah-olah semuanya di sekelilingmu sedang tenggelam, mungkin itu adalah suara Tuhan yang sedang memanggilmu kembali ke jalan yang telah Dia tetapkan untukmu. Mungkin Dia sedang berbisik kepadamu, "Hai, kamu mungkin telah menyimpang, tetapi masih belum terlambat. Aku masih mengandalkanmu. Aku masih mahu melakukan perkara besar melalui hidupmu." Skim sebabnya, sebelum kamu memilih untuk menyerah, ingatlah mengapa kamu memulakan semuanya. Apa yang mendorongmu untuk bermimpi pada awalnya? Apa yang menyalakan api dalam hatimu? Apa yang memberimu semangat untuk terus maju? Sekaranglah masanya untuk kembali. Bukan kepada asal-usul luka, tetapi kepada asal-usul tujuan. Mungkin kamu rasa kamu sudah tidak punya tenaga, bahawa masa telah berlalu terlalu lama, bahawa kesalahanmu terlalu besar. Tetapi lihat apa yang Tuhan lakukan dengan Musa. Dia berusia 80 tahun ketika dipanggil untuk membebaskan bangsanya. Dia pernah melarikan diri, bersembunyi, dan diam. Namun Tuhan menampakkan diri dalam nyalaan api di semak dan berkata, "Pergilah, kerana aku akan menyertaimu." Dan itu sahaja sudah cukup.
Apabila Tuhan menyertaimu, umurmu, masa lalumu, kekuranganmu, semua itu tidak lagi menjadi penghalang. Kamu mungkin berkata, "Saya tiada bakat. Saya tiada sokongan. Saya tiada apa-apa." Tapi dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah bergantung kepada apa yang ada di tanganmu. Dia menggunakan tongkat di tangan Musa, kain yang menutupi mata orang buta, 5 roti dan 2 ikan dari tangan seorang budak. Dia hanya menunggu jawaban ya daripadamu. Dan apabila kamu menyadari hal ini, segalanya berubah. Kerana kamu berhenti melihat apa yang kurang, dan mula fokus kepada apa yang masih boleh dilakukan. Izinkan aku memberitahumu, masih banyak yang perlu dilakukan. Fikirkan berapa banyak jiwa yang boleh disentuh melalui hidupmu. Berapa ramai yang sedang menunggu untuk mendengar kisahmu. Hati-hati yang sedang dahagakan satu kata yang hanya kamu yang mampu sampaikan. Anak-anak, cucu-cucu, sahabat, rakan sekerja, mereka boleh disentuh melalui keberanianmu untuk terus berjalan. Hidupmu bukan hanya tentang dirimu. Ia juga tentang mereka yang akan diubahkan apabila kamu memilih untuk tidak berhenti. Dan jika kamu perlukan contoh yang kuat, lihatlah Tyler Perry. Dia mengalami penderaan semasa kecil, tinggal di tempat perlindungan, tidur di dalam kereta. Namun dia tidak menyerah pada tujuannya. Dia terus menulis, terus bermimpi. Dan hari ini, dia adalah antara penerbit, pengarah dan pelakon paling berpengaruh di Amerika Syarikat. Semua itu kerana dia memutuskan untuk tidak berhenti. Realitinya, dunia ini penuh dengan orang-orang berbakat yang berhenti di pertengahan jalan, yang menyerah kepada luka, yang meninggalkan tujuan kerana prosesnya terlalu menyakitkan. Tetapi kamu tidak perlu menjadi sebahagian daripada statistik itu. Kamu masih boleh memilih untuk teruskan, walaupun takut, walaupun penat, walaupun tidak faham. Kerana yang memanggilmu tidak bergantung kepada kekuatanmu, tetapi kepada imanmu. Jadi buat satu perkara ini, malam ini, sebelum tidur, ambillah sekeping kertas dan tulislah 3 alasan mengapa kamu tidak boleh menyerah. Mungkin keluargamu, mungkin panggilanmu, mungkin imanmu. Tuliskanlah. Dan setiap kali kamu merasa ingin menyerah, lihat kembali kertas itu dan ingatlah. Kerana apabila tujuan lebih besar daripada kesakitan, kamu akan menemui kekuatan di tempat yang kamu sangka sudah kosong. Tuhan masih punya rancangan untuk hidupmu. Dia masih mahu memakai dirimu, masih mahu menyembuhkanmu, masih mahu mengangkatmu. Dan jika kamu masih di sini hari ini, itu kerana misi itu belum selesai. Kamu tidak diciptakan untuk hidup tanpa arah. Kamu dilahirkan dengan tujuan yang kekal, dan tujuan skim yang akan menguatkanmu, bahkan di hari-hari yang paling gelap. Jangan berhenti sekarang. Jangan sia-siakan segalanya. Kerana suatu hari nanti, kamu akan melihat kembali dan menyadari bahawa semua usaha untuk tidak berputus asa sangat berbaloi. Ada hari-hari di mana segalanya terasa terlalu berat. Kamu rasa ingin menghilang, berbaring sepanjang hari tanpa bangun, membiarkan dunia berjalan tanpa kehadiranmu. Ada masa di mana semuanya seakan runtuh serentak. Kamu cuba kelihatan kuat, cuba mengawal keadaan, cuba tersenyum seperti semuanya baik-baik sahaja, tetapi di dalam hati, kamu hancur berkeping-keping. Kemudian muncul bisikan kejam itu, "Aku tak mampu lagi." Pernah tak kamu terfikir, mungkin akulah punca masalah ini? Mungkin aku tak cukup kuat, tak cukup beriman, tak cukup baik? Tapi dengarlah dengan teliti, itu semua tidak benar. Kelemahan kamu tidak menjadikan kamu kurang layak. Ia tidak menjauhkan kamu dari Tuhan. Sebenarnya, disitulah tempat Tuhan ingin menyatakan kekuatannya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 12:9 berkata, "Cukuplah kasih kurniaku bagimu, kerana kuasaku menjadi sempurna dalam kelemahan." Ini bermakna Tuhan tidak menunggu kamu menjadi kuat untuk bertindak. Dia tidak menunggu kamu menyelesaikan semuanya sebelum membantu kamu. Dia tidak menuntut desi sempurna dirimu. Dia mahukan kamu, sebagaimana kamu sekarang. Luka, penat, keliru tetapi masih berdiri. Senang untuk percaya apabila semuanya berjalan lancar. Apabila akaun ban mencukupi, kesihatan berada pada tahap terbaik, dan orang di sekeliling menyokong kamu. Tetapi bagaimana apabila kamu kehilangan pekerjaan? Bagaimana apabila perkahwinan mula goyah? Bagaimana apabila kamu tidak mampu lagi berdoa? Apabila hati terasa tertutup? Apabila jiwa hanya mampu melangkah perlahan?
Disitulah iman diuji. Disitulah kamu sadar bahwa kekuatan itu bukan datang daripada dirimu sendiri, tetapi darinya. Tuhan tidak mencari wira. Dia mencari hati yang jujur. Orang yang benar. Orang yang menangis, tetapi tetap melangkah. Orang yang jatuh, tetapi bangun kembali. Orang yang tidak faham segalanya, tetapi tetap memilih untuk percaya. Kamu mungkin berada di titik terendah sekarang, tetapi masih berada dalam rancangan Tuhan. Kamu mungkin merasa hancur, tetapi tetap dikasihi olehnya dengan kasih yang tidak pernah berubah. Kamu mungkin diam, tetapi tetap didengari. Tuhan tidak menunggu kata-kata indah. Dia menanti penyerahan sepenuhnya. Ingatlah Daud, dia seorang raja, tetapi juga mengalami hari-hari gelapnya. Dia menulis mazmur penuh keluh kesah. Ada hari di mana dia berseru, "Ya Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku?" Namun dia tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Dia tahu rahasia itu bukan berpura-pura kuat tetapi membawa kelemahan ke hadapan Tuhan. Mungkin kamu sudah terlalu lama cuba bertahan sendirian. Cuba kelihatan tabah supaya orang lain tidak risau. Cuba tersenyum supaya tidak menangis di hadapan mereka. Tetapi hari ini, Tuhan ingin berkata kepadamu, serahkan semuanya kepadaku. Kamu tidak perlu tanggung semuanya sendiri. Biarkan aku menjadi kekuatanmu. Fikirkan berapa kali kamu coba selesaikan semuanya sendiri? Berapa kali kamu simpan kesakitan itu seorang diri kerana menyangka tiada siapa yang akan memahami? Berapa kali kamu fikir meminta pertolongan itu tanda kelemahan? Tapi bagaimana jika sebenarnya sebaliknya? Bagaimana jika mengakui bahawa kamu tidak mampu lagi adalah langkah pertama supaya Tuhan benar-benar mula bertindak? Hakikatnya, Tuhan tidak menolak mereka yang patah. Dia tidak abaikan yang menangis. Dia dekat dengan mereka yang mengaku, "Aku tak mampu sendirian." Kerana pada saat skim, ketika kamu sudah mencuba segalanya, Dia menunjukkan bahawa segalanya tidak pernah bergantung pada kekuatanmu. Dia mahu kamu faham bahawa kekuatannya yang menyokongmu selama ini. Dan ketahuilah, hidup ini akan ada waktu-waktu seperti itu. Waktu-waktu di mana semuanya terasa gelap. Waktu di mana doa hanya menjadi keluhan. Tetapi di tempat skim kamu akan benar-benar merasai apa itu kasih kurnia. Kasih kurnia bukan sekadar nikmat yang tidak layak diterima. Ia adalah kekuatan yang memelukmu ketika segalanya terasa seperti sedang runtuh. Ia adalah suara yang membangkitkanmu ketika jiwamu sudah tak sanggup lagi bertahan. Ia adalah dorongan yang berbisik. Kamu masih boleh terus melangkah. Jika kamu perlukan contoh nyata tentang ketabahan sejati, lihatlah kisah Bethany Hamilton. Dia seorang remaja perempuan yang sangat berbakat dalam sukan luncur ombak. Namun pada usia 13 tahun, dia kehilangan salah satu lengannya akibat serangan ikan jerung. Dia boleh saja menyerah. Dia boleh saja membiarkan dirinya tenggelam dalam keputusasaan. Tapi dia memilih untuk bangkit. Dia kembali ke lautan. Dia kembali bertanding. Dan akhirnya, dia menjadi sumber inspirasi di seluruh dunia. Bukan kerana dia sempurna atau kebal, tetapi kerana dia memahami bahawa kelemahan boleh menjadi kesaksian yang luar biasa. Mungkin saat ini kamu sedang melalui bahagian paling sulit dalam perjalanan hidupmu. Tapi itu bukan petanda bahawa segalanya sudah berakhir. Boleh jadi, inilah titik di mana kamu akan menemukan bahawa meskipun kamu tidak lagi punya tenaga, kamu masih mampu menang. Sebab Tuhan yang berperang untukmu. Dia yang menopangmu. Dia yang menggendongmu ketika kakimu sudah tidak lagi mampu melangkah. Jangan abaikan rasa sakitmu. Jangan sembunyikan kelelahanmu. Tapi jangan pernah menyerah kerananya. Jadikan kelemahanmu sebagai jambatan untuk mendekat kepada Tuhan. Dan semakin kamu merasa lemah, semakin nyata kekuatan Tuhan dalam dirimu. Jadi kalau hari ini satu-satunya yang kamu miliki hanyalah satu helaan nafas, gunakan nafas itu untuk berkata, "Tuhan, aku perlukanmu." Itu sahaja. Tak perlu ungkapan indah atau panjang. Cukup bisikan jujur. Cukup penyerahan yang sungguh-sungguh. Dan bila esok kamu masih merasa lemah, katakan lagi. Dan lusa, ulangi sekali lagi. Kerana setiap kali kamu mengakui bahawa kamu tak mampu sendiri, kamu bersatu dengan kekuatan yang tidak pernah gagal. Kamu tak perlu tunggu sampai kamu kuat untuk terus melangkah. Kamu hanya perlu percaya bahawa Tuhan akan menggendongmu di hari-hari ketika kamu tidak mampu berjalan. Dan percayalah, akan tiba hari di mana kamu akan menoleh ke masa lalu dan berkata, "Pada saat itu,
Aku fikir aku takkan mampu bertahan tapi disitulah Tuhan menggendongku. Dan kamu akan menyadari bahwa tempat paling lemah mula yang menjadi tempat Tuhan menyatakan kemuliaannya yang paling besar.